Iran telah menghampiri pintu neraka apabila merampas sebuah kapal berhampiran Fujairah dan menolak kapal tersebut ke perairan Iran. Pada pagi 14 Mei 2026 di tengah-tengah krisis Selat Hormuz. Maklumat paling serius datang daripada UKMTO, agensi British yang memantau keselamatan maritim. Orang yang tidak dibenarkan telah menaiki sebuah kapal yang berlabuh kira-kira 38 batu nautika dari pantai Emiriyah Arab Bersatu. Dan kapal itu mula belayar menuju ke wilayah yang dikawal oleh Teheran. Rejim Iran telah keluar daripada ancaman dan memasuki ujian kekuatan sebenar. Apabila sebuah kapal dirampas di kawasan itu, anak kapal menjadi alat tawar-menawar. Perdagangan global terasa terjejas dan Washington perlu memutuskan sama ada hanya memerhati krisis itu atau mengenakan kos yang berat kepada pihak tersebut. Setakat ini, tiada pengesahan rasmi mengenai kematian, kecederaan atau berlaku tembak-menembak di dalam kapal tersebut. Tiada juga pengesahan umum mengenai jumlah sebenar anak kapal di atas kapal itu, tetapi risikonya terletak tepat di situ. Sementara Iran menarik kapal itu lebih dekat ke perairannya. Setiap orang di dalam kapal boleh digunakan sebagai perisai politik. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini dan maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat. Dalam standar credibility Milson Alves. Financial Times telah mengenal pasti kapal itu sebagai Rui Chuan, berbendera Honduras, dan melaporkan bahwa ia berfungsi sebagai sejenis gudang senjata terapung. Perkara ini menjadikan episod itu lebih sensitif kerana Teheran mungkin cuba menjadikan penangkapan itu sebagai propaganda ketenteraan. Apa yang sedang berlaku ialah satu pelayaran biasa dalam situasi krisis, dengan kapal-kapal yang berhenti, ditahan atau dipantau. Disebabkan pertikaian antara Iran, Amerika Syarikat dan sekutu-sekutu Teluk. Dalam suasana inilah lelaki bersenjata mengambil alih kawalan kapal tersebut. Cara tindakan itu mengikuti corak pengawal revolusi Islam. Naik dengan pantas, kawal anak kapal, ubah laluan dan bawa ke perairan Iran sebelum mana-mana tindak balas luar dapat bertindak dengan selamat. Iran cuba menggambarkan tindakan seperti ini sebagai penguat kuasaan maritim, tetapi dalam dunia sebenar ia kedengaran seperti penculikan oleh negara. Kerana sebuah rejim yang terdesak menggunakan kapal awam untuk menghantar mesej ketenteraan. Provokasi itu tidak datang bersendirian. 2 hari sebelum itu, Kuwait menuduh Iran menghantar satu pasukan bersenjata dari pengawal revolusi untuk cuba menyusup ke Pulau Bubiyan di utara Teluk berhampiran Irab dan Iran sendiri. Menurut tuduhan Kuwait, 6 anggota yang berkaitan dengan pasukan Iran terlibat dalam operasi itu, 4 telah ditahan, 2 melarikan diri dan seorang tentera Kuwait cedera. Tehran menafikan dan berkata bahawa lelaki-lelaki itu berada di perairan Kuwait kerana kesilapan navigasi. Tetapi penjelasan itu terlalu lemah memandangkan situasi semasa. Pertama sekali, berlaku pencerobohan di Kuwait. Sekarang pula sebuah kapal dirampas berhampiran Emiriyah Arab Bersatu. Koraknya adalah peningkatan, bukan kemalangan. Pada masa yang sama, Iran cuba mengintimidasi melalui bawah laut. Media Amerika Syarikat melaporkan bahawa Teheran mengumumkan penghantaran kapal selam kecil ke Selat Hormuz, menggelar aset ini sebagai penjaga halimunan rantau itu. Namun, pakar yang ditemu bual oleh Fox News menunjukkan kelemahan sandiwara ini. Kapal selam ini mempunyai had dari segi jarak, ketahanan dan kuasa tembakan, selain mudah dikesan. Iran mahu berlagak sebagai mangsa sambil menjadikan laut sebagai tempat pemerasan. Rumah Putih kini berdepan dengan pilihan yang sukar. Jika kes ini dianggap sebagai insiden kecil, Teheran akan faham bahawa mereka boleh mengulangi taktik yang sama. Marco Rubio sudah lama memasukkan China dalam kiraan ini kerana Beijing membeli tenaga dari Iran, berbincang dengan Teheran dan turut terkesan apabila kapal-kapal mereka sendiri terperangkap di Teluk. Ironinya memang ketara. Iran bergantung kepada perlindungan ekonomi dari China, tetapi mencetuskan krisis maritim yang turut mengganggu perdagangan China. Sejarah membantu memahami mengapa kes ini tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa. Pada tahun 2015, pasukan Iran melepaskan tembakan amaran dan menaiki Mers Tigris, kapal berbendera Kepulauan Marshall, lalu membawa kapal tersebut ke perairan Iran. Dengan alasan pertikaian komersial.
Case itu berakhir beberapa hari kemudian dengan anak kapal selamat, tetapi ia jelas menunjukkan bagaimana Teheran menggunakan kapal asing untuk mencipta tekanan dan kemudian berunding untuk mendapatkan kelegaan. Pada tahun 2019, pengawal revolusi telah menahan kapal tangki British Stena Impero di Selat Hormuz selepas London terlibat dalam penahanan sebuah kapal Iran di Gibraltar. United Kingdom menyifatkan tindakan itu sebagai satu perbuatan bermusuhan, dan insiden tersebut menjadi simbol kepada taktik yang sering diulang. Apabila Iran berasa terdesak, mereka akan mencari sasaran maritim untuk mengubah kelemahan menjadi pertunjukan kekuatan. Contoh dari negara-negara lain menunjukkan bahwa kebebasan pelayaran bukanlah perkara kecil dalam diplomasi. Ia adalah garis merah kedaulatan. Apabila United Kingdom bertindak di Gibraltar terhadap Grace pada tahun 2019, mereka menggunakan pasukan khas untuk menghalang minyak sampai ke Syria, melanggar sekatan Eropa. Apabila kapal-kapal dagang diancam di Laut Merah oleh serangan Houthi, tindak balas antara bangsa melibatkan pengiring, rondaan, dan tekanan ketenteraan untuk menghalang militan daripada menjadikan laluan laut sebagai tebusan. Logik yang sama terpakai untuk Hormuz sekarang. Logik yang sama terpakai untuk pihak bersenjata di Hormuz, menentukan siapa yang boleh lalu, siapa yang perlu berhenti, dan siapa yang menjadi tebusan. Perdagangan global akan tunduk kepada kekuatan pihak yang paling agresif. Itulah sebabnya Amerika Syarikat dan sekutunya perlu menganggap penangkapan itu sebagai amaran perang politik, bukan sekadar insiden laut biasa. Sekarang langkah seterusnya bergantung kepada di mana kapal itu akan berlabuh, siapa yang berada di dalamnya, dan apakah kos yang akan dikenakan kepada Teheran. Jika kapal itu berlabuh di pelabuhan Iran, krisis akan memasuki fasa yang lebih berbahaya, kerana anak kapal mungkin akan berada di bawah kawalan langsung rejim tersebut. Jika terdapat pengesahan mengenai tebusan, tekanan untuk mendapatkan tindak balas akan meningkat dengan cepat. Jika Iran cuba menggunakan kapal itu sebagai pertukaran untuk mendapatkan konsesi, Trump akan berdepan dengan jenis krisis yang memisahkan retorik daripada kuasa sebenar. Rejim Iran bertaruh bahawa mereka boleh melangkah setapak lagi tanpa membayar harganya. Namun, apabila menyentuh kapal, anak kapal dan laluan maritim antarabangsa pada masa yang sama, Teheran telah mempertaruhkan nyawa politiknya sendiri. Apabila rejim pengganas cuba menggunakan tebusan Amerika sebagai alat tekanan, Trump tidak menganggap kes itu sebagai drama diplomatik yang tiada kesudahan. Dia mengemukakan ancaman itu secara terbuka, meningkatkan kos untuk musuh. Begitulah juga terhadap negara Islam apabila tekanan ketenteraan Amerika Syarikat membantu menghancurkan khilafah yang menculik, menyeksa dan menindas. Mereka melaksanakan hukuman mati ke atas warga asing untuk menakut-nakutkan Barat. Begitu juga apabila Trump mengarahkan pembunuhan Qasem Soleimani, komander Iran yang dituduh oleh Washington kerana mengatur serangan terhadap rakyat Amerika dan menyokong militan yang bertindak sebagai sayap pengganas rejim tersebut. Logiknya sekarang adalah sama. Jika Iran fikir mereka boleh merampas kapal, menahan anak kapal dan menjadikan tebusan sebagai perisai politik, mereka sedang mengulangi kesilapan rejim-rejim yang menyamakan rundingan dengan kelemahan. Trump biasanya bertindak balas tepat di mana rejim-rejim ini paling takut pada wang, pangkalan, komander, pelabuhan, laluan dan jentera yang menyokong pemerasan itu. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.